Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqfu, waqaf. Ta'riful waqfi. Lughatan al-habsu. Wa syar'an habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i at-tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjud. Waqaf dari segi lughah ada al-habsu. Ma makna al-habsi? Al-habsu tahan. Tahan. Okay. Syar'an dari segi syarak pula, waqaf adalah habsum malin, menahan harta, yumkinul intifa'i bihi, harta tersebut sifatnya boleh dimanfaatkan dengannya. Maksudnya kalau harta tu adalah harta yang boleh dimanfaatkan dengannya. Kalau benda yang ditahan itu, waqaf itu tak boleh manfaat, maka tak jadi waqaf. Ma'al baqa'i ainihi, dengan kekalnya ain barang yang diwakaf tadi. Maknanya nak wakafkan, mestilah barang itu boleh dimanfaatkan, ada manfaat dan kekal ainnya. Maknanya zat barang yang diwakafkan itu tak musnah ataupun tak hilang, berkurang dan sebagainya. Biqat'i tasarrufi fi raqabatihi, iaitu dengan orang yang mewakafkan itu dia memutuskan penggunaan dia ya, terhadap barang tersebut. Maksud asalnya dia boleh guna barang tersebut, tapi dia memutuskan tasarruf, dia memutuskan penggunaan dia daripada tanggungjawab dia, daripada diri sendiri, maknanya dia tak gunakan barang tadi ala masrafin mubahin mawjud, ya, untuk kegunaan yang harus dan juga ada pada masa itu. Maknanya kita faham kat sini bahawa dari segi syarak, wakaf itu adalah menahan harta yang boleh dimanfaatkan dengannya dengan syarat harta tersebut kekal ainnya, di mana si pemilik telah memutuskan hak dia terhadap harta tadi, supaya harta itu boleh digunakan pada jalan yang harus dan benda itu ada pada masa nak diwakafkan. Al-qimatun nabilah, apakah nilai-nilai murni yang boleh kita ambil ke sini? Mulazamatul iktsari minal qurbati sawa'un kana lil ahya'i awil amwat, iaitu melazimkan diri dengan memperbanyakkan qurbat, buat amalan-amalan taqarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk orang yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ad-dalilu ala masyru'iyatil waqfi, apakah dalil atas pensyariatan waqaf? Minal Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surah Ali Imran ayat ke-92. Dan kamu sekali-kali tidak akan sampai pada darjat kebajikan albir sehinggalah kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu sukai atau cintai, dan apa yang kamu nafkahkan itu daripada setiap sesuatu, tak kira apa bentuk sekalipun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Perlu disebutkan bahawa dalam buku teks ayat tu silap sikit, ya. Jadi ini adalah ayat yang betul. Dalam buku teks tu kena dipadamkan, kena letak teks ayat yang sebenarnya. Baik, wa minas sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda baginda? Idza matal insanu qata'a amaluhu, bila mati seorang insan maka terputuslah daripadanya amalan dia, kecuali daripada tiga perkara, tiga sumber. Mana tiga perkara ni dia tak putus. Maknanya kalau kita meninggal, tiga
amalan ini tak putus. Mana akan dapat pada kita lah, dalam barzah nanti. Awalan sadaqatin jariyah, sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya, untuk yang mati tadi lah, maknanya sama ada ibu ataupun bapa. Jadi ini tiga lah, sebab tu kita kena usahakan tiga ni, sama ada kita bersedekah ataupun kita ada ilmu, kita ajar orang, orang manfaatkan, ataupun memiliki, dikurniakan Allah anak yang mendoakan untuk kita. Was-sadaqatul jariyatu tashmalu asya'a katsirah minha al-waqfu li'annahu daimul ajri ba'da wafati sahibihi. Dan sedekah jariah yang disebut kat sini merangkumi banyak perkara, banyak benda yang kita boleh sedekah jariah. Maknanya sedekah yang berterusan pahala itu banyak. Sama ada kita bagi orang sesuatu benda ke, benda yang kita bagi dekat orang, pen tu dia gunakan, maka kita dapat pahala. Ataupun kita menyumbang dalam tabung masjid, tabung surau, tabung sekolah, digunakan hasil daripada duit tersebut, maka kita dapat pahala. Dan antaranya adalah wakaf. Antara adalah wakaf, bab yang kita pelajari, iaitu kerana dia annahu daimul ajri, kerana wakaf itu ganjarannya, pahalanya daim, dawam, berterusan sehinggalah ba'da wafati sahibihi, walaupun sampai selepas tuannya meninggal dunia. Sadisan al-ijma' ajma'al ulama'u ala masyru'iyyatil waqfi. Para ulama telah berijma' di atas pensyariatan wakaf. Semua ulama setuju bahawa wakaf itu dibenarkan dalam syarak. Hukmul waqfi. Apakah hukum wakaf? Al-waqfu mandubun wa amrun raghaba fihi syar'an. Wakaf adalah hukumnya sunat dan merupakan satu perkara yang digalakkan oleh syarak. Bukan sekat sunat, tapi syarak Islam menggalakkannya. Arkanul waqfi, rukun-rukun waqaf. Al-waqif, al-mawquf, al-mawqufu alaihi, as-sighah. Ada empat. Ada empat. Kalau kita ingat balik, apa-apa saja yang berkait dengan akad, biasanya dia akan ada empat ni. Akan ada empat perkara. Empat perkara. Kalau macam jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada sirah. Okey, jadi yang ini untuk wakaf, al-waqif. Ada orang yang mewakafkannya. Kemudian al-mawqufu alaihi, orang yang, pihak yang terima wakaf tersebut. Dia terima apa? Terima al-mawquf, benda yang diwakafkan. Dan macam mana berlakunya wakaf, berwakaf kepada yang diwakafkan terhadap barang tersebut? Melalui sirah. Ada sirah, maka lengkaplah rukun tadi. Al-waqif. Man huwa al-waqif? Huwa alladhi yuridu habsal mali wa tasbilu manfaatihi fi sabilillahi ta'ala. Al-waqif adalah orang yang hendak menahan harta tadi. Ingat, al-waqfu lughatan al-habsu. Waqaf dari segi lughah adalah habas, iaitu tahan. Al-waqif walladhi yuridu habsal mal. Waqif ni adalah orang yang hendak menahan harta tadi, tahan harta, dan dia mengkhususkan manfaatnya fi sabilillahi ta'ala, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mewakaf itu adalah rukun wakaf yang pertama. Dia tahan diri dia daripada guna manfaat harta tadi, tapi dia khususkan untuk fi sabilillah. Mana orang lain memanfaatkan, bukan dia. Thaniyan al-mawquf wal malu wa huwa mahallul waqfi. Al-mawquf benda yang diwakafkan, itu harta, barang yang diwakafkan. Mesti ada sesuatu yang diwakafkan. Tak boleh cakap aku nak wakafkan itu ni, benda apa? Tak ada benda, bukan wakaf, tak jadi. Kemudian al-waqif, dia mewakafkan al-mawquf kepada siapa?
Rukun yang ketiga, al-mawqufu alaih wal muntafi'u wal mustafidu minal waqfi. Al-mawqufu alaih wa orang yang muntafi' yang mendapat manfaat, dan juga wal mustafid yang juga mendapat faedah daripada waqaf tadi. Iaitu yang dapat manfaat dan dapat faedah daripada waqaf. Dan al-mawqufu alaih ada dua, al-muayyan wa ghairu muayyan, yang tertentu dan juga yang tak tertentu. Nanti akan ada syarah dia apa maksud al-muayyan dan juga ghairu muayyan. Rabi'an, ar-rukn ar-rabi' lil waqfi as-sighah. Sighah hiya al-ijabu wal qabul, itu ijab dan qabul. طيب أركان الوقف مرة ثانية الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. طيب أولا الواقف. شروط الواقف التكليف، الاختيار، ملك العين، أهلية التبرع. التكليف، أولا التكليف أن يكون عاقلا بالغا. Adalah orang yang mewakafkan itu dia seorang yang mukallaf, iaitu yang berakal dan juga baligh. Al-ikhtiyar, la yasihu waqful mukrah. Hendaklah dengan pilihan waqif itu sendiri, maka tidak sah wakaf orang yang dipaksa, al-mukrah, yang dipaksa. Milkul ain, pemilikan ain, itu ain zat benda yang nak diwakafkan tadi. Ini al-mawquf. Ayakuna malikan lil aini allati yaqifuha. Hendaklah al-waqif itu merupakan pemilik kepada benda, pada ain yang hendak dia wakafkan. Akhiran, ahliyatut tabarru' alla yakuna mahjuran alaihi kasafihi wal muflis. Hendaklah orang al-waqif itu dia ahliyatut tabarru', ada keahlian untuk untuk menderma. Maka janganlah dia tu, hendaklah dia bukan seorang yang mahjuran alaih, yang tertegah ke atasnya, yang dilarang untuk menggunakan harta. Contoh orang yang mahjur siapa? Yang mahjur adalah as-safih, orang yang bodoh, yang lembam, wal muflis, dan juga orang yang muflis. Diisytiharkan muflis, maka dia tidak boleh mewakafkan hartanya. طيب شروط الموقوف. الركن الأول الواقف ثم ثانيا الموقوف. Apakah syarat? Ma ya syurutul mauquf? Al-ainul muayyanah. Hendaklah barang itu benda yang tertentu, muayyanah. Tak boleh kalau dia ada kereta, nak wakafkan kereta mana-mana satu, tak boleh, mesti kereta yang itu. Kena tunjuk. Kalau ada nombor pendaftaran dan sebagainya. ثانيا دوام الانتفاع، أن يكون مفيدا مستمر النفع للأبد كالأرض أو نسبيا كالسيارة. Hendaklah berterusan manfaatnya. Hendaklah al-mawquf, barang yang diwakafkan itu bermanfaat, berfaedah dan berterusan sampai bila-bila. Seperti tanah. Tanah ni sampai bila-bila. Ataupun dia berterusan faedah itu nisbian, secara nisbah, relatif, macam kereta. Ada macam kereta, kalau contohnya diwakafkan kereta, memanglah kereta takkanlah sampai boleh mengalahkan tanah, kan? Sebab tanah macam mana pun, gebur bumi ke, banjir ke, tanah tu tetap tanah, ada. Tapi kereta dia ada tarikh luput dia. Maknanya kalau lepas 20 tahun dah rosak ke apa, jadi itu dia kata dah tak boleh ada manfaat lah, kan. Tapi dari segi manfaatnya memang lama berterusan. Okey. Baik. Salisan syurutul mawquf al-thalith al-mubah, an takuna al-manfa'atu minhu mubahatan syar'an. Hendaklah manfaat itu manfaat yang harus dari segi syarak. Benda tu benda yang haruslah. Tak boleh, tak harus mewakafkan, tak sah wakaf benda yang haram. Contoh yang biasa kita buat adalah mewakafkan arak contohnya, arak tak boleh. Rabi'an al-fa'idatu wan naf'u, an yakuna lahu fa'idatun maqsudatun lin-nasi kal ardi salihati liz-zira'ah.
Au ayyakuna lahu manfa'atun marjuwatun kaddari lis-sakni. Eh? Hendaklah ada faedah dan juga ada manfaat. Adalah benda yang diwakafkan tu ada faedah, ada manfaat. Eh? Faedatun maqsudah linnasi. Yang mana manusia boleh ambil manfaat. Contohnya tanah yang sesuai untuk pertanian. Kalau tanah pertanian. Ataupun ada manfaat yang boleh diharapkan. Kita rasa ini nanti ada manfaat daripadanya. Contohnya mewakafkan rumah untuk ditinggal, untuk diduduki. Untuk diduduki. Pun boleh juga. Mana ada manfaat daripada rumah yang diwakafkan tadi. Okey. Baik. Khamisan al-milkul qabil lin-naqli. Ayakuna mamlukan lil waqifi qabilan lin-naqli. Naklah barang yang diwakafkan itu bukan dimiliki oleh orang yang mewakafkan dan hendaklah sifatnya qabilan lin-naqli, boleh dipindah-pindahkan. Boleh mana boleh, tak adalah statik. Ini untuk benda yang boleh pindahlah. Tapi kalau macam tanah memang tak boleh pindah. Tapi dia boleh dimanfaatkan, dia kekal. Baik, ini adalah 5 syarat untuk barang yang diwakafkan. Salisan syurutul mawqufi alaih. Syarat orang yang terima wakaf itu, yang diwakafkan ke atasnya. Kita sebut tadi, al-mawqufu alaihi isnani, al-muayyan wa ghairul muayyan. Tertentu dan juga tak tertentu. Apa maksud al-mawqufu alaihi al-muayyan? Al-mufradu bismihi awil jam'u bi asma'ihim aw bi wasfihim. Iaitu individu yang dinamakan dengan namanya ataupun bukan individu tapi sekelompok manusia dengan nama-nama mereka ataupun dengan sifat mereka. Apakah syaratnya? Ayyakuna mawjudan fi waqi'il hal. Hendaklah mereka ini sama ada individu ataupun yang kumpulan manusia ni ada pada masa tersebut. Ayyakuna ma'luman, hendaklah diketahui siapa orangnya tu. Ahmadkah, Muhammadkah ataupun siapa. Ayyakuna mumkinat tamalluk fi halil waqfi alaih. Hendaklah mereka itu boleh memiliki pada masa diwakafkan ke atasnya. Mana dia ada hak untuk memiliki lah. Contoh yang tak boleh memiliki tadi adalah yang tadi kita dah jumpa, iaitu sama ada as-safih ataupun al-muflis. Baik. Ghairul muayyan, ada juga al-mawquf alaih ghairul muayyan. Yusamma waqfal jihah, dinamakan wakaf pada pihak tertentu. Kal masajid wa tullabil ilmi, seperti masjid ataupun penuntut-penuntut ilmu. Hendaklah kelompok yang disebutkan tadi itu, syarat dia apa? Ayakuna li jihatin ghairil maksiyah. Hendaklah kepada pihak kelompok yang bukan berbentuk maksiat. Organisasi bukan organisasi maksiat. Boleh. Jadi kalau macam itu boleh wakaf kepada masjid, wakaf pada sekolah, wakaf pada penuntut ilmu. Kerana dia adalah berbentuk jihad, bukannya individu yang pertama tadi. Baik, al-ma'lumatul muhimmah. Ada satu maklumat yang penting sini, iaitu qarrarat lajnatul fatawa lil majlisil watani lisyu'unil islamiyyati bi Malaysia. Lajnah fatwa kebangsaan telah Malaysia telah mengeluarkan fatwa, iaitu bila annal waraqatan naqdiyata tajuzu an takuna waqfan, iaitu wakaf tu bukan sahaja harta yang kekal tadi, yang boleh pindah tadi yang kita bincangkan, tanah ke rumah ke, tapi duit pun boleh juga jadi wakaf. Sebab tu kita lihat banyak dibuat wakaf tunai. Wakaf tunai. Sebelum ni kita faham wakaf tu mesti kereta, mesti rumah, mesti tanah. Tidak.
Tapi Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2007 memutuskan boleh juga wakaf tunai. Sebab tu kita tengok banyak agensi yang melaksanakannya. Baik, akhiran الركن الرابع للوقف الصيغة. شروط الصيغة. أولا اللفظ أن يكون صراحة أو كناية مع النية. Dalam lafaz tu lafaz soreh yang jelas ataupun lafaz tu kinayah. Tapi lafaz soreh maksudnya apa? Dia gunakan perkataan wakaf. Aku wakafkan kereta ini untuk sekolah. Itu jelas. Ataupun kinayah. Kinayah dia tak guna perkataan wakaf, tapi dia gunakan perkataan yang kita faham boleh wakaf. Macam dia nak wakaf. Tapi kalau dia tidak gunakan perkataan yang soreh, yang jelas, maka hendaklah kena ada niat. Setiap lafaz yang berbentuk kinayah kena ada niat. Kena ada niat. Nanti kita tengok macam mana, apa contohnya. Contoh kinayah untuk mewakafkan sesuatu. At-ta'bid, ayakuna al-waqfu mu'abbadan. Hendaklah wakaf itu, sirah itu dengan wakaf secara selama-lamanya. Tak boleh kata saya wakafkan untuk 2 tahun. Tak boleh. Mestilah sebut saja wakaf, sampailah benda tu musnah, kalau kereta atau kalau tanah kekal. At-tanjiz ayakuna munjizan, adalah boleh dilaksanakan ataupun jadi terus. Maknanya hendaklah lafaz tu lafaz yang tak dikaitkan dengan benda lain, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau ada syarat, maka sirah tersebut tidak boleh mengharuskan wakaf. Al-ilzam alla yakuna mushtaritan bil khiyar. Hendaklah janganlah sirah itu disyaratkan dengan khiyar. Aku wakafkan rumah ini dengan syarat ada pilihan kat situ. Dengan syarat kalau jadi jadilah, kalau aku tak jadi tak jadi. Pun dengan syarat aku boleh tarik balik. Tak. Dia sebut ilzam ni mana jadi terus. Kata wakaf, tak boleh ditarik semula. Taib akhiran bayadul musarraf wa sabilul waqfi alladhi sayusarrafu fihi aw man yantafi'u bihi. Menjelaskan bagaimanakah cara benda wakaf itu dipergunakan ataupun siapa yang akan mengambil manfaat daripada barang wakaf tersebut. Contohnya kalau macam kereta, dia kata macam manakah penggunaan kereta itu kalau dia kata bolehlah guna untuk apa-apa sekalipun. Nak bawa budak pergi sekolah ke, nak bawa pergi hospital ke, boleh. Ataupun kalau diwakafkan rumah, rumah macam mana cara nak manfaatkan rumah tersebut. Kata mungkin rumah itu sama ada nak didiami oleh orang musafir ataupun rumah tu diambil sewanya bagi pada masjid. Jadi nak kena dijelaskan cara kaedah penggunaan barang wakaf tersebut. Taib akhiran hadis hadis jalbu aunillahi bi'aunil ghairi, iaitu bagaimana cara kita boleh mendapat memperolehi bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, caranya dengan kita membantu orang lain. Dekat dengan wakaf tadi, mana bila kita wakaf kita bantu orang, bila kita bantu orang maka insya-Allah Nabi janji Allah Taala akan bantu kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim.
Siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin satu kepayahan daripada kepayahan di dunia, nescaya Allah Taala akan melepaskan daripadanya satu kepayahan daripada kepayahan di akhirat nanti pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan untuk orang yang susah dalam kepayahan, nescaya Allah Taala akan permudahkan untuknya di dunia dan juga di akhirat. Dan siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka nescaya Allah Taala akan tutup aibnya nanti di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa menolong hambanya selama mana hambanya itu membantu menolong saudaranya yang lain. Wallahu a'lam.